hadis yang keempat pada membicarakan berkenaan dengan bab tentang haram berbuat zalim. Haram berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang dizalimi. Maksudnya ada dua bab ataupun dua perbahasan di sini. Yang pertama, hukum ke atas kita yang melakukan kezaliman itu adalah berdosa di sisi syarak. Kita dah bincang bahawa yang dimaksudkan dengan zalim ini adalah meletakkan sesuatu bukan pada haknya. Meletakkan sesuatu bukan pada haknya, iaitu wada'a syai'u fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, maka pada zahirnya ia dikira sebagai zalim. Cuma ada perkara yang berkaitan dengan keduniaan, kezaliman yang kita lakukan. Ada yang berkaitan dengan syariat, yang ada hukum hakam dan ada haram dan halalnya. Kalau sebagai contoh, zalim terhadap benda-benda yang dunia ini, mungkin kita meletakkan kopiah di atas kepala lutut, itu zalim juga. Letakkan sesuatu bukan pada haknya. Sepatutnya kopiah itu dipakai di kepala, tapi diletakkan di kepala lutut. Di kepala juga, tapi kepala lutut. Jadi itu zalim juga, tapi zalim pada hal keduniaan. Jadi yang dimaksudkan dengan zalim yang meletakkan pada bukan pada tempatnya adalah kita ini yang melakukan kezaliman dan mengambil hak orang tanpa izin. Dan dengan sebab itu kita diwajibkan pula untuk mengembalikan kepada mereka yang kita zalimi sebelum daripada itu. Jadi bab ni selalunya perbahasan yang panjang, dan bab ini amatlah besar. Kita selimbing oleh orang, kita menggunakan sesuatu benda tanpa izin, kita meminjam ataupun kita mengambil hak orang tanpa meminta kebenaran dulu pada tuan barang tersebut. Ini adalah salah satu perbuatan yang dizalimi. Baik, hadis yang keempat kita nak tengok pada pagi ini, dan merupakan hadis yang ke-206. Kita dah baca lebih kurang dalam 205 hadis. Di hadis yang ke-206 ini, wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man zalama qida shibrin min al-ardi tuwiqahu min sab'i ardi, muttafaqun alaih. Hadis ini riwayatnya adalah muttafaqun alaih, iaitulah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengambil hak orang lain, disebutkan di sini walaupun hanya sejengkal tanah. Dia masya-Allah, hanya sejengkal tanah saja ambil hak orang, dan kita tak minta izin, kita buat apa-apa binaan, hanya mengambil sejengkal tanah sahaja, maka nanti akan dikalungkan 7 lapis bumi. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksudnya akan digandakan kepada 70 kali ganda. Di akhirat nanti dia kena tanggung dosanya, seolah-olah dia mengambil 70 kali ganda lapisan ataupun 70 kali ganda tanah yang dia ambil. Maksudnya yang diganda itu adalah dosanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba bayangkan, kita hidup di rumah kita, yang mana rumah kampung ni kadang-kadang tanah dia campur. Kadang-kadang ada tanah kosong, kita pergi bina pebandayan. Tanah yang kosong kita pergi letak buat garaj untuk parking kereta kita. Padahal tu tanah orang. Padahal tu ada tanah orang lain. Kita tak pasti tanah siapa, kita pun tengok kosong, kita pergi cerap. Kemudian kita buat garaj, kita buat untuk buat kita nak masuk tanpa minta izin kepada sesiapa, maka itu adalah dikira sebagai zahir pada hadis ini yang cerita pasal tanah, walaupun sejengkal tanah. Ini kalau kita bukan sejengkal, berjengkal
berjengkai-jengkai, berjengkai-jengkai. Maksudnya kadang-kadang tu Masya Allah kita buat parking kereta, menghampiri kawasan orang, melalui lalu lalang dan sebagainya, maka mengambil hak orang itu adalah salah satu perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu dalam bab tanah. Dalam bab lain lagi banyak. Contoh, sebagai contoh ni di Pulau Pinang ni banyak tanah wakaf. Baru ni hari Jumaat saya dengar satu khutbah di sebuah masjid Kampung Rawa. Famous lah masjid tu. Masjid tu khatib dengan tegas, dia katakan dalam khutbah, kita ni nak membesar masjid, kita nak membesar masjid, dan belakang tu tanah wakaf. Dah 15 tahun kita buat permohonan, tapi sampai sekarang tak diluruskan. Masya Allah, ini dia tegas semua. Maksudnya tanah tu hak milik wakaf, orang wakaf tu masjid, tapi sampai sekarang tak dibenarkan. Maka dia petikaikan dalam khutbah macam mana urusan yang begitu susah. Memanglah kalau kita melihat agama Islam ini, mereka diberikan amanah untuk menjaga hak wakaf. Tetapi wakaf tu dia ada wakaf khas. Dia contoh ada wakaf yang diminta untuk buat sekolah, maka dia hanya pemegang amanah, maka dia kena bagi kepada sesiapa untuk menguruskan dan untuk membina sekolah. Ada wakaf yang untuk membina masjid. Bahkan banyak masjid di Pulau Pinang ni yang terbengkalai. Masjid Sungai Dua, Masjid Arab Kuda, banyak masjid yang terbengkalai. Kalau di kawasan stadium tu banyak masjid tepi-tepi jalan, Masjid Rawana, masjid tepi-tepi tu yang sebelah sahaja, yang menyebabkan pembanjiran yang banyak. Dan sebenarnya banyak juga kawasan tanah masjid yang sekarang ini sudah menjadi jalan raya. Sebab apa? Tidak menjaga amanah yang diberikan oleh wakif, orang yang memberikan wakaf tersebut. Jadi kita kena tanggung siapa yang pegang, siapa yang mengambil amanah, siapa yang meneruskan urusan tersebut, maka kena tanggung dan kena jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebabkan itu adalah hak ataupun wakaf yang telah diniatkan oleh mereka yang ingin mendapatkan pahala daripada sebidang tanah yang mereka ada. Jadi contoh macam wakaf Siti Aisyah, banyak harta. Wakaf Siti Aisyah dekat jalan Nabi dekat Subang Jaya, dekat highway, banyak harta. Itu semua wakaf yang mana kalau mudah-mudahan diuruskan dengan yang baik. Sebab apa? Dia nak wakaf tu diberikan kepada sekolah, diberikan kepada anak yatim dan sebagainya. Contohlah, niat orang wakaf, dia tak pernah wakaf untuk mereka. Orang yang wakaf ni memang dia nak diusahakan jadi sekolah tahfiz, jadi masjid, jadi surau, jadi pusat penjagaan anak-anak yatim. Itulah orang wakaf. Dia tak pernah wakaf jadi pusat Tesco, tak pernah. Ada orang wakaf, dia nak wakaf buat Tesco tahun ni, tak ada kerja. Orang buat maksiat lagi dalam tu. Jadi saya nak wakaf lah buat padang golf ke, tak ada. Tak pernah orang nak wakaf betul. Orang wakaf ni nak buat benda baik, wakaf kubur dan sebagainya. Jadi kita yang memegang amanah ni kena baik, kena ambil perhatian. Kalau contoh wakaf tu orang tolong minta kepada kita untuk wakaf, tiba-tiba ada sebahagian itu tidak digunakan untuk bahagian yang wakaf seperti mana yang diniatkan, juga termasuk. Walaupun satu jengkai, walaupun satu jengkai kamu buat benda yang lain selain daripada apa niat yang wakif minta, maka dia juga termasuk dalam orang yang zalim, termasuk dalam orang yang zalim. Kadang-kadang ni mak ayah memang wakaf, mai anak cucu dia tak mau wakaf pula. Ada juga contoh banyak pengalaman kita bila tengok orang buat sekolah yang mak ayah ni memang wakaf mulut lah. Itu bahaya balik bila kita wakaf secara mulut, tidak ada hitam dan putih. Bila wakaf mai kat anak cucu tengok tak ada hitam putih, kami nak ambil balik tanah. Sebab anak cucu tak ada tanah, jadi nak buat ambil tanah dan nak buat rumah dan sebagainya. Yang tu selalu banyak berlaku pada waktu ini, disebabkan kalau bab tanah memang khusus di Pulau Pinang ni, tanah dalam mahal. Juga saya tengok tanah ni di Batu Fuki sekaki 300 ringgit, sekaki 300. Kalau 5 ekar tak tahu banyak, berapa juta, berapa bilion nak kena beli. Jadi ini adalah masalah yang sedang berlaku pada hari ini. Baik,
Zalim itu dimasukkan dengan zalim. Okey, hadis yang kelima. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumli lidh-dhalimi fa idza akhadahu lam yuflithu thumma qara'a wa kadzalika akhadhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun shadid. Sadaqallahul azim. Dalam surah Hud, dalam surah Hud ayat yang ke-102, muttafaqun alaih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Daripada Abu Musa radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah cukup memberi kebebasan kepada orang yang berbuat anaya. Maksudnya kalau orang buat zalim, orang buat anaya, Allah Ta'ala akan bagi kemudahan. Dia makin hebat, dia makin rakus, dia makin berkuasa. Ini Allah Ta'ala bagi keizinan. Banyak sejarah yang berlaku sebelum daripada ini. Kalau dia ingkar, dia kufur, dia zalim, Allah Ta'ala bagi lagi kuat, lagi power, lagi seronok. Itu orang panggil istidraj. Istidraj adalah Allah Ta'ala menyenangkan kita, tak rasa susah. Tak semayang pun rezeki mat, tak semayang pun Masya Allah rezeki murah. Dia tak bayar zakat pun makin bertambah rezekinya. Dia tak puasa pun Alhamdulillah. Macam-macam projek dia dapat. Ini adalah istidraj yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah cukup memberi kebebasan kepada orang yang berbuat anaya, tetapi bila telah datang siksanya, tapi bila sampai waktu dia, bila Allah Ta'ala nak hisab, bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala bangkitkan semula di padang mahsyar nanti, bila telah datang siksanya, maka ia tidak akan bisa, tidak akan biasa menghindarinya lagi. Maksudnya tak mampu untuk nak menghindarkannya lagi. Ini adalah hakikat. Dan inilah keyakinan yang kita kena ada dalam setiap diri kita, bahawa kehidupan kita ni adalah sementara. Semua hidup kita ni sementara. Kita ni dalam keadaan yang dizalimi. Kadang-kadang isteri kita menzalimi kita, kadang-kadang suami kita menzalimi kita, kadang-kadang anak kita menzalimi kita, siapa-siapa lah. Ini adalah satu perkara yang biasa hidup atas muka bumi. Kalau contoh dapat suami yang panas barat, tengok apa pun tak boleh. Panas barat, sabar. Sebab apa atas dunia ni? Dapat isteri, dapat suami yang nak salin pampers anak pun segan. Ada suami tu. Ada yang bila anak berak, dia bagi kat bini dia, aku tak mau beli gelemat, hang salin lah. Hang salin. Ada yang mana langit tengah malam, dia buat tak tahu saja, ni serah kat bini. Bini tension dalam kerja, balik rumah nak kena salin pampers. Dia tak boleh nak bagi mandi langsung, nak bubuh lotion pun tak boleh, nak pakai baju kemudian dia tak nak main ketika mana okey, nak main saja. Lepas tu bila dah raya, bagi. Bila dah pampers basah, dah berak, bagi balik kat orang perempuan. Ada tu. Sebab kita ni orang perempuan sabar. Sebab apa? Hidup dunia ni sementara saja. Sat saja. Jadi kalau dapat suami yang panas barang, kita jangan panas barang sama. Takut meletup. Jadi bila suami panas barang, maka saya pernah jumpa dengan seorang makcik ni. Tak mahu cerita lah siapa dia. Ni pengakuan ikhlas dengan suami ni. Saya ni ada anak 7 orang. Dan bila saya dapat anak tu, orang Mazirah, saya bekung anak ni. Bekung anak tu. Yang si suami ni buat pengakuan ikhlas. Aku ni anak 7 orang, seorang aku tak pernah bekung anak. Dia kata begitu. Yang ini lagu duduk senyum saja. Nak pergi senyum saja. Maksudnya 7 orang, dia tak pernah salin pampers, dia tak 7 orang lah. Yang dia tahu, cukup bulan, cukup tu, main anak kan. Itu dia tahu. Maksudnya, dia tak arti nak salin pampers. Tapi saya tengok, keluarga tu kekal. Nak kekal sampai ke anak cucu. Sebab apa? Yang si isteri ni orang yang sabar.
Isteri ni dia tak marah, dia buat saja. Ini adalah orang yang benar-benar dia tahu ada kehidupan selepas kematian. Masya Allah. Dia kadang-kadang boleh bertukar juga. Kadang-kadang yang si isteri pula lemah, Allah tak boleh tengok dalam pamper, yang si suami pula nak kena buat sabar. Yang si isteri tak erti nak masak, tak erti nak kemas rumah, tak erti macam-macam, dia tak erti sebab macam-macam yang berkaitan dengan hasil rumah, tak erti, maka sabar. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada pasangan tersebut, kepada keluarga tersebut. Macam-macam lah, macam-macam. Ini kita banyak masalah yang berkaitan dengan hal peribadi, di rumahnya, di tempat kerjanya. Sebab apa? Hati kita tak tenang. Hati kita tidak tenang. Sebab apa? Kita tidak memikirkan ada kehidupan sesudah mana kematian. Kalaulah kita memikirkan ada kehidupan sesudah kematian, dan kita yakin bahawa kita ni akan dimatikan oleh Allah bila-bila masa ada. Kemarin heboh, ada grup dalam berita, kelab Myvi duk berlumba, langgar satu kereta, 3 anak mati betul-betul. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya bila-bila masa anak baru 6 bulan, yang anak besar tinggal 2 orang di rumah, bawa anak yang kecil, tengok-tengok orang lain lumba, orang lain yang mati. Tak pasal anak 2 orang tu jadi anak yatim. Mak dan ayah meninggal, anak yang kecil, anak yang ketiga ni mati. Bila-bila ada mati. Ini adalah salah satu daripada keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang zalim ni, Allah Ta'ala akan bagi dia sihat, bagi dia kuat, bagi dia banyak harta, lagi dia buat apa pun jadi. Macam apa, Allahumma salli, cerita sultan, cerita raja dulu-dulu ni, pasal nak makan buah nangka, cerita raja, bukan raja Siu, satu lagi tu raja apa yang Nurdin Ahmad berlakon tu, Raja Sultan Mahmud mangkat di Julang. Sultan Mahmud mangkat di Julang. Pasal nak makan buah apa? Buah nangka. Orang tepuk. Dia kata tak boleh, kena pergi korek juga. Kena pergi korek. Padahal kawan tu mengandung, dia teringin. Masya Allah, dia sanggup bunuh. Tapi lepas tu suami dia tuntut bela balik. Suami dia tuntut bela. Tu yang kata daulat raja tu, dia kata kalaulah dengan sebab tu keturunan Nurdin Ahmad ni takkan boleh pijak dalam kawasan ni. Kalau pijak, muntah darah, jadi semua. Jadi semua. Sebab apa jadi? Allah Ta'ala saja nak bagi. Padahal benda tu zalim lah. Tapi Allah Ta'ala tunjuk, daulat raja ni hebat. Walaupun dia buat benda tak betul, tapi jadi. Nak pijak saja, terus muntah darah. Pijak tanah kawasan yang jajahan Raja Sultan Mahmud mangkat di Julang ni, tetap jadi. Sebab apa jadi? Sebab Allah Ta'ala izin. Itu cerita lah, betul tak betul, Allah Ta'ala kan? Tapi cerita Melayu dulu-dulu, raja yang ada daulat tu apa? Semua mai daripada Allah Ta'ala. Tapi sengaja Allah Ta'ala bagi jadi juga. Sebab itu adalah istidraj, rasa hebat. Aku cakap apa semua jadi, cakap apa semua berlaku. Tetapi itu adalah bentuk kezaliman yang dia sendiri tak sedar. Jadi kita wa'iyyazubillah minta tak mau jadi macam tu. Sebab apa? Biar kita dalam keadaan hidup yang susah sikit tak apa, tetapi akhirat nanti yang menanti di sana adalah banyak nikmat-nikmat yang kita boleh capai, insya-Allah. Kemudian beliau membaca ayat itu, Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Hud ayat yang ke-102. Kita rujuk nanti. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan begitulah siksaan Tuhanmu apabila dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaannya adalah sangat pedih, lagi sangat keras. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ini macam itulah keadaan kalaulah kita ini melakukan kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, maka di akhirat kelak kita ni akan disiksa.
Sebab itulah kita ni yang menegakkan kebenaran kadang-kadang diuji oleh Allah. Yang menegakkan berkaitan dengan syariat diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ujian itu adalah sementara dan kita akan menerima balasan yang baik daripada Allah di akhirat nanti. Baik, hadis yang seterusnya, hadis yang ke-6. Wa an Mu'az radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fa innahum ata'u lidhalika fa'alimhum anna Allah qad iftarada 'alayhim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylatin فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب متفق عليه. InsyaAllah ni hadis ni selalu kita dengar di hujung-hujung tu wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mu'az ibn Jabal. Dia ni orang Ansari, dia orang Madinah Al-Munawwarah. Dia ni yang diutuskan sebagai amir, sebagai ketua di negeri Yaman. Dialah yang bertanggungjawab mengislamkan ataupun mengajak orang-orang Yaman pada zaman pemerintahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Mu'az berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus saya. Maksud utus ni ai arsalahu ila Yaman. Nabi menjadi amir, menjadi ketua di negeri Yaman. Masya Allah, hijrah yang ni berat. Berat kita nak lakukan dan bahkan kita susah. Sebab apa susah? Contoh kita duduk elok dalam kampung kita, tiba-tiba ada main tu imam hampir dah Sabah dan dakwah orang sana. Ada nak pergi, tak pergi. Kita dapat memo main surat diminta berpindah naik pangkat, pindah pergi Sabah, memang tak pergi dah. Dia kata saya rela tak naik pangkat pun tak apa, duduk di negeri saya. Saya jadi tak naik pangkat pun tak apa, susah nak pergi sana berangkut pindah di situ, benda yang susah. Orang nak angkat TI, nak angkat mesin basuh pun ni banyak. Nak saya tinggal nak apa semua ni. Dia pindah pergi negeri Yaman. Dulu punya cerita ni Masya Allah pengorbanan cukup hebat. Kita cuba compare dengan kita. Kita ni pindah bukannya kita kena bekerja dapat gaji. Pun rasa berat. Pun rasa susah insya-Allah. Sebab pada selesa duduk tempat ni tak tahu tak mana nak pergi kena kopi yang clear punya sekarang. Datang nak pergi cari market tak mana. Datang nak pergi cari nasi kandang tak mana sedap. Dah tahu lah nak pergi kena nasi Arab tak mana dah tahu lah. Ni nak pergi tempat baru nak cari pula susah. Tu susah. Jadi ini menunjukkan bahawa Masya Allah pengorbanan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika di tepi Yaman. Walaupun Yaman tu taklah jauh daripada sebab apa dia dalam kawasan Asia, dalam benua Asia tu lah. Tapi perjalanan dahulu banding dengan zaman sekarang, berjalan kakinya dengan menggunakan kenderaan yang tak macam kenderaan zaman kita memang susah lah. Macam main kuliah main kuliah pun penat. Tambah dalam pergi berjalan merata ni Masya Allah lebih-lebih lagi memerlukan tenaga yang banyak. Kemudian yang ni bila wazalika awaqil sanah 9, maksudnya ni di akhir-akhir usia Rasulullah pada tahun ke-9 Hijrah. Waktu tu diminta Mu'az bin Jabal pi. Waktu itulah Mu'az bin Jabal dia rasa tak sedap hati lah Rasulullah. Saya ni berat masalah ni. Bukan berat sebab malas.
Nah, bukan berat rasa penyegan, tapi berdakwah dah. Tapi dia rasa berat kalau aku pergi ni, aku tak sempat berjumpa dengan kamu lagi ya Rasulullah. Memang ni connection orang yang bercinta. Dia akan rasa, ish, tak lama dah pasangan dia. Macam tu. Maksudnya, dia orang yang bercinta ni, yang berkasih, sungguh bukan cinta monyet ni. Bukan cinta biasa-biasa. Ini cinta sungguh-sungguh, sayang sungguh Muaz pada Rasulullah, dan Rasulullah juga menyayangi pada Muaz. Dan diminta pula dia ni berat, tapi ni arahan datang daripada Rasulullah pada tahun ke-9 Hijrah, lepas pada peperangan Tabuk. Maka ketika itulah peperangan yang akhir sekali yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Maka dia nak kena pergi juga. Nak kena pergi juga. Sebab apa? Rasulullah suruh. Tapi rasa berat. Sebab apa? Itulah perpisahan mereka yang terakhir. Dan Muaz ni tidak sempat berada di akhir-akhir usia Rasulullah SAW. Ini pengorbanan yang dilakukan oleh Sayyidina Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Kemudian Rasulullah bila utus saya bersabda, Rasulullah pun berkata kepada saya, sesungguhnya kamu akan menghadapi kaum ahli kitab. Nanti di sana nanti akan bertemu dengan ahli kitab. Yang mana ahli kitab ni, apa maksud dia? Ahli kitab ni mereka berpegang dengan kitab dahulu. Walaupun datang Al-Quranul Karim, mereka ni dah hidup lebih awal daripada kita, daripada sebelum utusan Nabi. Maka mereka menggunakan kitab Taurat, menggunakan kitab Injil, menggunakan kitab Zabur untuk beramal. Dan dia tidak salah, tetapi bila syariat baru datang, bila Al-Quran diturunkan, maka dia kena berubahlah. Cara sembahyang yang berbeza, cara pemahaman tentang fiqh yang berbeza. Jadi itu yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai satu cabaran buat Muaz. Dan sesungguhnya kamu akan menghadapi kaum ahli kitab, maka ajaklah mereka untuk menyaksikan bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini dia pun yakin. Yang susahnya, dan bahawa aku ni Rasulullah SAW adalah utusan Allah, supaya mereka menerima. Alkitab ni kan kebanyakannya di kalangan orang Yahudi. Mereka ni tak boleh terima kenyataan bahawa ada Nabi, ada Rasul yang nak main nanti ni dalam bangsa yang lain. Mereka orang Yahudi, Nabi ni orang Arab. Jadi mereka tak suka. Sebab itulah kalau kita ni duk asyik menaikkan nama Melayu, tak bagus. Sebab Islam tak mengajarkan perjuangan kebangsaan ataupun nasional, kita punya kebangsaan. Tak boleh. Sebab apa? Dia takkan kekal. Sebab apa? Yang menggabungkan kita bukanlah dia punya dia punya kebangsaan, tidak. Yang menggabungkan kita adalah Islam. Islam yang menggabungkan kita. Dan kalau kita nak tahu, ini sejarah yang telah difaktakan. Sejarah membuktikan kejatuhan Islam di Turki Osmaniyah pada tahun 1924 adalah disebabkan kebangsaan, semangat kebangsaan yang telah diterapkan oleh Kamal Atatürk, telah diperkenalkan oleh puak-puak barat. Sebab sebelum itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di pemerintahan Fatimiyah di Saudi ataupun di negara Arab, di Fatimiyah, ketika itu orang Arab yang memerintah. Setelah daripada itu, pemerintahan yang besar adalah di Turki. Bila orang Mak Saleh ni main, dia tak perang pun, dia tak perang. Dia cuma memperobokkan semangat kebangsaan. Orang Arab ni dia semangat kebangsaan lagi kuat, puak-puak dan lebih kuat. Dia pun kata kepada pemerintahan Arab ketika itu, kita tengok ni orang ajam, orang yang bukan bahasa Arab, yang bercakap betul-betul bahasa Arab yang asal, memerintah hampa duduk di bawah. Sepatutnya hampa duduk kena duduk atas. Jadi menyebabkan dia rasa tak puas hati, dengan sebab tu menjatuhkan negara pemerintahan di Turki Osman, antara sebab. Yang macam mana boleh jadi jatuhnya kerajaan Fatimiyah yang dahulunya khalifah ni dulu orang Arab, khalifah Islam orang Arab. Bila
orang barat ni macam mana dia boleh masuk dalam pemerintahan Khalifah Islamiah ketika itu? Dia tahu raja ni ataupun khalifah ketika itu suka orang perempuan. Ni dia bawa main orang perempuan Perancis lawa punya main. Hak mana jadi pelayan dia. Dia tengok Masya Allah tabarakallah cantik, dia buang semua pelayan-pelayan dia hak Arab ni, dia panggil semua perempuan-perempuan yang main daripada Perancis. Ini sejarah. Bila main dia sampailah berkahwin dengan perempuan yang daripada Perancis ni, yang dia bukan bangsa Arab, yang dia ni masuk Islam entah betul ataupun tidak, maka masuk tu boleh duduk orang nombor 2. Sehingga kan khalifah menjadikan dia orang nombor 2, pemansuri. Ni orang nombor 2 untuk memerintah satu empire yang besar dengan sebab perempuan. Bila ketika itu Jarum cuba masuk sehingga dipengaruhi khalifah, sehingga boleh menjatuhkan satu empire yang besar, Khalifah Fatimiyah, kerajaan Fatimiyah yang besar. InsyaAllah tabarakallah. Nah, ini secara membuktikan dengan perempuan lemah terus, dengan perempuan, dengan pujuk rayu daripada seorang perempuan yang sega. Masya Allah tabarakallah. Ini adalah ujian. Sebab itulah ini adalah semangat kebangsaan yang kita tak boleh kekal. Kalau semangat kebangsaan ini ataupun semangat bangsa terus dikekalkan, kita takkan bersatu sampai bila-bila. Orang India memang dia sampai bila-bila orang India. Jadi dia pun tak boleh masuk Melayu. Mana boleh masuk Melayu? Dia boleh masuk Islam. Dia tetap India, walaupun dia hitam, tapi dia bangga itu bangsa dia. Aku hitam tak apa, tak ada masalah, tapi dia ni adalah dia orang India. Yang menyatu kita adalah Islam. Cina dia tak boleh jadi Melayu lah sampai bila-bila pun tak boleh jadi orang Melayu. Nanti dia dibangkitkan di akhirat pun dia tetap orang Cina. Kalau dia bangkit jadi orang Melayu dah, dia orang Cina lah. Dia akhirat nanti. Maka kita tak boleh nak teruskan benda, sebab ini adalah semangat yang dia tidak ada hala tuju. Tetapi kalaulah penyatuan Islam itu diberikan, maka kita boleh bergabung. Islam itu ditegakkan di Madinah Al-Munawwarah. Orang Yahudi boleh bernaung bahawa Rasulullah, orang yang bangsa yang lain, puak-puak yang lebih banyak di negeri Arab ataupun di Madinah Al-Munawwarah satu ketika dahulu boleh bergabung di bawah sahifah, di bawah perlembagaan yang telah diperkenalkan oleh Rasulullah SAW. Baik, ini nak bertemu dengan ahli kitab. Maka minta mereka ini mengucap syahadah beriman kepada Allah dan mengaku bahawa aku adalah Rasulullah. Ini first. Lepas daripada itu, apabila mereka telah memenuhi ajakanmu, bila semua boleh dan terima bahawa aku ni adalah Rasulullah SAW, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan salat 5 kali sehari semalam. Ini adalah pendekatan dakwah. Kita tak boleh dakwah banyak-banyak, dakwah sikit-sikit. Ajak dulu berpegang pada Allah. Kemudian suruh semayang. Lepas dah semayang, apabila mereka telah memenuhi, maka beritahukanlah kepada mereka bahawa Allah mewajibkan mereka untuk menunaikan sedekah yang dipungut dari orang-orang yang kaya di antara mereka. Masya Allah. Dan berikan kepada orang fakir miskin di antara mereka. Maksudnya siapa yang nak kena buat keluar zakat? Orang kaya saja. Ini adalah ketetapan. Ketetapan. Cukai adalah cukai adalah. Cukai adalah. Kalau pun ada cukai, hanya orang yang kaya saja diwajibkan ataupun diminta untuk keluar cukai. Orang yang miskin tak boleh keluar cukai. Kita hari ini nak letak orang miskin gaji RM2,000 sebulan. Kalau zaman lah ni kan, dapat beri berapa? RM3,000 bawah kan, dapat beri. Itu dia orang miskin. RM3,000 bawah. Kalau yang fresh graduate ni, gaji berapa? Nak guna ijazah tak boleh kan? Kawan saya balik daripada Mesir yang ada yang masih lagi mencari kerja, yang tak nak
berdakwah bebas macam saya ni, tak boleh. Maksudnya dia rasa dia nak hidup dalam keadaan yang bergaji, bermajikan. Bila kerja ni, dia kena ambil CG diploma, ijazah tak boleh lah, sebab apa dah penuh. Gaji diploma 1,500 ataupun 1,800, lebih kurang 1,500 ataupun 1,800 tu gaji first. Tu pun lepas 3 bulan pun dapat. 3 bulan tu pun dapat. 1,800 ni zaman lah ni. Gagak kalau seorang lepas. Kalau seorang lepas 1,500 gaji, agak-agak lepas lah kalau diploma. Sebab tu tak nikah lagi. Tak nikah, kumpul duit. Pergi rumah, mak mentua makan, mak mentua kata, lah ni zaman GST ni kena umur 15 ribu. Mampu dia 15 ribu gaji 1,500 bila nak cukup? Dia kalau tak makan hari-hari 10 bulan nak kumpul tu, dapat yang bulan tu kurun kering. Masya Allah. Sebab apa? Kita menyamaratakan kutipan cukai itu pada semua orang. Kita kena berstatus adil. Bagaimana kita boleh mengkelas-kelaskan dia punya tahap penerimaan gaji bulanan kan? Macam itulah juga bagi mereka yang tidak lebih daripada nilai RM3,000, maka dia tak dikenal dengan cukai. Nampak gitu? Sebab zakat pun hanya mereka yang kaya saja kena bagi zakat. Hak tak kaya kena bagi zakat juga. Kamu pun jenuh. Dia kena ada orang yang beri zakat, kena ada orang yang menerima zakat. Ya? Dapat apa? Dapat dia kena bagi zakat lah. Sebab dia banyak, dapat seketui. Dapat banyak. Dia jangan kata kita dapat duit RM300,000 ke RM100,000 ke, kita nak kena pabrik semua tak. Sekali tu jumlah RM100,000 tu tolaklah 2.5%. Berapa ratus sangat. Tak banyak, tak dua, sikit pun tak dua. Itulah zakat yang wajib pada kita. Kalau nak bagi lebih, ahlan wa sahlan, dipersilakan, tak ada masalah. Itu bagus, jadi dia terus sedekah. Tapi zakat yang wajib, zakat yang wajib adalah bagi mereka yang ada pendapatan yang tetap dan lebih daripada had yang kita. Jadi maksudnya ni juga menjelaskan kepada kita, zakat hanya kepada mereka yang kaya. Wajib kan? Wajib kena bagi. Ada pendapatan tahunan, ada dia punya zakat simpanan. Ni mat berketui-ketui lah rumah. Allah, mat banyak ni dulu zaman nikah dulu ni, ada beli sikit-sikit. Dulu mat RM40 saja. RM12 zaman dulu lah. Ni kalau pergi nisbah balik di kedai berapa ratus kita dapat, berapa ratus, berapa ribu. Pernah satu kutipan tu untuk dana Syria, ada makcik seorang tu, dia bubuh gelang. Gelang ni gelang lama kan, tapi gelang dulu emas dulu dia padat, lama dan buruk. Tapi bila pergi kepada kedai, dia nak tahu harga berapa, RM4,000 ni. RM4,000 ni emas dulu ni. Kalau RM4,000 tu duk simpan dalam kotak tu, wajib kena berkenan zakat. Kena berkenan zakat. Dua daripada zakat simpanan kita, zakat simpanan emas. Ini adalah satu kewajipan kepada kita. Sebenarnya kalaulah mempraktikkan Islam secara benar, duit zakat saja mampu memberikan kekayaan kepada semua orang Islam. Cukai kita bagi pada orang kafir. Sebab apa? Dia ada jizyah, ada peruntukan cukai. Orang kafir yang bernaung di bawah negara Islam, dia wajib kena bayar jizyah. Jizyah ni adalah cukai tahunan, cukai bulanan. Sebab apa? Bernaung di bawah negara Islam. Tapi cukai pun tidaklah dizalimkan, tidaklah membebankan, tidak menzalimkan. Ini adalah kita kena faham. Dan ni orang bincang bab GST, mana-mana poster lagi kat kawasan Matampong khususnya GST lah. Tapi tak apa. Benda tu kita kena bincang secara ilmiah, secara baik. Sebab apa? Sesuai ataupun tidak zaman sekarang ni, dan majoritinya rasa terbeban dengan kehidupan zaman sekarang yang macam-macam memerlukan kepada
duit yang banyak, nak harga barang yang tinggi, sehingga menyebabkan kita hidup kita ni ada fikir mesti hutang, nak hutang. Ni hak mana student hak tak boleh lagi ngaji ni, fikir bayar macam-macam lah. Ini antaranya yang menyebabkan kita lari sedikit daripada hala tuju kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, lepas daripada bagi kepada minta zakat kepada orang yang kaya dan diberikan kepada fakir miskin, apabila mereka telah memenuhi, maka lindungilah kehormatan dan harta benda mereka. Maksudnya harta mereka diselamatkan, nyawa mereka terselamat daripada dikacau ataupun daripada diperkotak-katikkan. Sebab apa? Mereka telah memeluk Islam, mereka telah sembahyang, mereka telah bersedekah. Takut kalau kamu terhadap doa orang yang teraniaya, orang yang dizalimi, kerana sesungguhnya tidak ada tirai dan tidak ada perantaraan antara doa itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ittaqu da'watal mazlum. Kamu takutlah doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya doa orang yang dizalimi tidak ada hijab, tidak ada perantaraan di antara Allah. Terus, maksudnya kalau dia dizalimi, dia dipukul ke, ataupun dia dicuri, tengok dia diragut, dia pun tanda tangan, ya Allah, pelingkup banglah siapa yang meragut pun ni, lingkup ke apa itu. Tak ada hijab di antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia zalimi. Duduk dalam baru lepas ambil duit, tapi nak cuti hari besok ni, nak esok pun cuti lagi, nak pergi besok ni, bawa lah anak-anak pergi dekat ATM, tengok-tengok kena ragut. Bila kena ragut ni, doa dulu, ya Allah kembalikanlah duit aku, insya-Allah akan Allah Taala kembali. Tak ada hijab. Kembalinya macam mana? Itu kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan bimbang, sebab itulah kita jangan buat zalim pada orang. Kalau kita buat zalim kepada orang, kalau orang berdoa, doa keburukan pada kita, Allah Taala tidak akan menyekat dari doa tersebut, dia akan makbulkan doa